wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman surah Taha, iaitulah surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Pada kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 23 surah Taha ini yang mencerita menerima wahyunya yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila dia melihat ada cahaya dalam luka, dan bila dia masuk dekat tiba-tiba keluar suara daripada beluka tersebut yang mengisytiharkan bahawa dia ni adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa ni dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Dan dalam pertemuan ini ada dua mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tungkak. Tungkak yang dibawa oleh Nabi Musa itu bila dicampur bertukar menjadi seekor ular. Seekor ular yang hidup. Dan kemudian yang kedua ialah Nabi Musa diarah untuk memasukkan tangan kanan dia ke celah ketiak dia. Celah ketiak kiri ni kepit. Dan bila waktu bik tangan tu jadi putih. Putih cerah. Bukan kerana sopok ataupun bukan kerana penyakit, tetapi ialah tanda mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak sambung malam ni lah bila Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Musa ni secara rasmi sebagai wakil dia ataupun sebagai rasul, dan ditunjukkan kepada dia dua mukjizat tadi. Lalu Allah SWT seterusnya memerintahkan Nabi Musa ni supaya balik menghadap Firaun. Ni ayat 24 ni yang kita nak baca, nak sambung malam ni, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Iaitu dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun yang telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Semoga ia beriman dan menurut ajaran agama Allah. Sebab kita tahu Firaun ni dia lawan Allah Subhanahu wa taala sehingga perekat dia mengaku dia ni Tuhan, dan memaksa penduduk Mesir pada waktu itu supaya mengiktiraf dia ni sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Lalu Allah SWT memerintahkan Nabi Musa ni untuk balik ngadap. Nabi Musa ni memang dalam perjalanan balik ke Mesir daripada Madian setelah 10 tahun lebih. Ada riwayat kata 12 tahun, ada riwayat kata 10 tahun dia berada di Madian ini. Jadi dia memang balik nak berjumpa dengan keluarga dia, tapi tak ada perancangan pun nak berdepan dengan Firaun. Tapi dalam pertemuan dia dengan Tuhan ni, bila Tuhan latih, bila Allah SWT latih dia jadi Nabi, Allah SWT arahkan Nabi Musa ni balik, bukan balik saja, bukan balik jumpa orang, balik nak jumpa anak beranak, balik nak lepas rindu, tapi bawa tugas yang besar, iaitulah kena berdepan dengan Firaun. Sebab Tuhan suruh pergi jumpa Firaun ni, Tuhan kata kerana innahu tagha. Firaun ni telah melampaui batas, iaitu memperhambakan Bani Israel dan kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi bila Allah SWT perintah Nabi Musa ni balik berdepan dengan Firaun, Nabi Musa kalau kita agak mitok lah ni, berdoa. Qala rabbi shrah li, ayat 25. Dia kata qala rabbi shrah li sadri. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku akan dadaku. Oleh kerana perkara yang ditugaskan kepadanya amat besar, dan Firaun itu pula seorang raja yang amat kejam. Maka Nabi Musa merayu kepada Allah supaya dilapangkan dadanya, sehingga dia dapat menghadapi segala pertentangan dengan tabah hati. Jadi dia tahu dia balik ni seorang diri. Adik-beradik keluarga dia kapung tak tahu lagi setara mana penerimaan. Dah bawa bini, tu yang ada dengan dia. Tiba-tiba suruh menghadap dengan raja yang hebat, raja yang besar. Kuasa besar pada waktu itulah Firaun lah, kalau kita guna bahasa politik pada hari ni.
Jadi sebab tu Nabi Musa minta dengan Tuhan nombor satu sekali, Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dada supaya jiwa dia terbuka besar, tidak tertekan dengan tugas dan tanggungjawab. Karena kita kan bila kita ada tugas, tanggungjawab, jawatan orang bui, dia ada tekanan kepada jawatan tersebut. Walaupun boleh jadi jawatan itu tidak besar, tapi ada tekanan-tekanan sendiri. Jadi khani, jadi dereba, jadi piung, jadi ketua jabatan, jadi pengaruh, jadi gotu, jadi goni, semua ni dia biasanya kadang-kadang tak kena air bulan menjadi tekanan. Jadi sebab itu Nabi Musa minta dada dia. Kemudian dia kata wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku akan tugasku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Yakni jadikanlah daku seorang yang petoh, fasih berkata-kata, supaya mudah difahami oleh orang ramai, dan supaya aku dapat mengalahkan hujah-hujah lawan. Tu Nabi Musa minta. Pertama minta buka dada, biar lapar dada. Yang kedua, yassirli amri, permudahkanlah urusan. Yang ketiga, dia minta lepaskanlah simpulan daripada lidahku. Iaitulah, kalau kita kan nak jadi petoh lah, kecek lacak, macam orang jual bak kan. Orang jual bak ni, nyokara tu, sejam main-main, ya ke dia. Tu kara, dia kara. Cuma Nabi ni tidak seorang jual bak lah. Tapi nak oyak kelancaran, kepetohan, kecek. Kata kecek tu, dengan harapan yafqahu qawli, supaya mudah mereka ni faham. Bila aku oyak, mudah dengar, mudah faham, mudah terima. Sebab kadang-kadang ada orang kecek, orang tak faham. Dia kecek banyak, tapi orang tak faham. Kadang-kadang ada setengah orang kan, kita dengar lah, tidak nak kata siapa-siapa lah. Kadang dia ceramah, dia mengajar, dia ceramah, sejak tu, kita tak boleh pergi bukti. Gapo dia nak royak pun tak tahu. Lagu tu, kadang orang cerita kedai kopi mana, tak jadi, tak tahu gapo dia nak royak. Bagi dia cerita nakal dah, tak ada orang suka. Tak ada orang suka, makna tak siapa maksud lah. Cerita tu tak siapa masuk. Jadi pentingnya kita ni kecek biar orang faham kita kecek. Guna bahasa perkataan yang mudah. Kemudian dia minta lagi dengan Tuhan, waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku. Haruna akhi, iaitulah Harun saudaraku. Kerana Nabi Harun alaihissalam petoh berkata-kata dan lemah lembut orangnya. Jadi antara benda Nabi Musa minta ni supaya ada, kalau kita orang kane, orang yang boleh bantu dia ni, buat kerja dia sebagai Nabi ni. Iaitu dia minta siapa? Harun na akhi, iaitulah adik-beradik dia Nabi Harun. Nabi Harun ni Nabi, adik kepada Nabi Musa. Dia ni lahir pada tahun yang Fir'aun benarkan orang beranak. Kalau kita baca dalam sirah tu, sebab masa tu Fir'aun keluar perintah supaya bunuh mana-mana anak lelaki yang dilahirkan oleh Bani Israel, bunuh belaka. Tu mereka awal, sebab dia mimpi satu malam tubik api besar daripada kawasan kampung Bani Israel ni. Api ni nyala habis sehingga bakar seluruh negeri. Habis putih negeri Mesir terbakar. Jadi Fir'aun terkejut dengan mimpi ni. Lalu dia panggil tukar tenung dia ataupun penasihat dia, ahli-ahli sihir, tanya lagu mana ni cerita ni. Lalu dia mau jawab, ni ada tanda bala besar nak mari daripada kalangan Bani Israel ni. Ada orang yang akan menentai tuanku, yang akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Lalu Firaun masa tu buat keputusan, mana-mana budak hak beranak, kalau lelaki bunuh, jangan hidup. Tak kira, bunuh, tak kira. Bunuh, dan benda ni berjalan beberapa tahun sehingga menjejahkan keperluan pekerja. Sebab di Mesir masa tu orang buat kerja jadi koli, jadi tukar sapu, jadi buruh gapo ni daripada Bani Israel. Orang kebekti Mesir ni tak kerja lagu tu, kerja-kerja lekeh ni. Jadi Bani Israel ni lah. Jadi bila seorang bunuh, bila hak ni tua tak ada ganti. Tak ada ganti. Bila tak ada ganti, jadi pegawai dia komplain ke Firaun, mengadu lah kalau kita kan. Tak jadi, dia kata dasar kita ni tu aku, kalau kita teguh tak ada orang lah. Lepas ni nak kerja jadi tukar sapu dari apa.
Lalu dia tukar dasar tu seles tahun. Tahun ni, kok mana beranak tahun ni, lepas. Kalau beranak tahun depan, bunuh. Lepas tu tahun so lagi, lepas. Seles-seli. Jadi kalau kita baca dalam buku tu, dia sebut, Nabi Musa ni kebetulan beranak tahun hok tak boleh. Tahun hok tak boleh beranak, anak lelaki. Jadi kalau tahu tu kena bunuh. Kalau tu dalam cerita tu kan bila orang pergi cari di rumah dia, mak dia pun dalam dapur. Buku-buku Nabi Musa ni, mula-mula sekali tu, mula-mula beranak tu, awal-awal, buh dalam dapur bakar roti. Jadi dia ada, kalau kita dulu ni oven lah. Ramai dulu kan ada kan, rumah ramai dulu ni, rumah muka orang Mesir ni, rumah daripada tanah liat. Jadi dia buat tempat bakar roti. Jadi bila askar mari cek, dia buku-buku Nabi Musa ni buh dalam bekas. Jadi askar ni cek lagi. Tak puas hati cari-cari mana. Tak ada satu. Tu dalam bekas bakar dia kata tu roti. Jadi askar pergi buka, api tengah nyala. Nyala duk bakar. Jadi tak kira ada budak dalam tu. Tutup. Mak dia kenali dah tengok api nyala ni, habis dalam anak akunya. Tapi rupanya tu antara mukjizat Tuhan selamat. Dan bila lagu tu tak boleh tahan juga, akhirnya peranyuk lah. Sebab kalau terbaik pergi di rumah, orang mari cari jumpa, kena bunuh. Maka tu dia peranyuk lah ke sungai tu. Cerita dia akhir dijumpai oleh isteri Firaun. Isteri Firaun dia bernama Asiah. Kebetulan apa ni, bekah dia tu, kalau dia dalam bekah lah macam apa dalam kitab tu dia sebut, perahu kecil gitu, buat dalam perahu kecil pergi sendiri, jadi sakut di akar pokok tepat kala Asiah turun mandi. Dia ni mandi situ, bersiram lah bini raja ni. Jadi jumpalah bodoh tu. Sebab tu dinamakan Musa. Musa ni bahasa Yahudi Moshe. Budak tepi air. Budak tepi air, temu di tepi air. Kayak Moshe Dayan hok mata sebutir mana. Apa Menteri Pertahanan Israel itu Moshe Dayan. Tu Moshe Dayan. Bahasa dia nya Moshe. Mari bahasa Arab Musa. Lekat Musa. Itu cerita dia. Nama nak boleh tubik tu. Baik balik pada cerita kita. Lepas pada tu Harun ni lahir pada tahun ke-3. Sebab tu Harun ni boleh hidup, boleh selamat. Dan Nabi Musa dia bersaing lepas pada tu. Bila dia duduk di istana, orang tak tahu asal usul dia tahu keturunan dia ni, dia bersaing apa dengan adik. Sebab tu bila Tuhan latih dia ni, dia minta supaya Harun juga dilantik menjadi orang kanan dia. Dan daripada sinilah Tuhan latih Nabi Harun ni jadi Nabi. Jadi dua orang Nabi pada satu masa, adik-beradik, iaitulah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tujuan dia minta Tuhan latih Harun, adik-beradik dia Harun ni lah, ashdud bihi azri, supaya boleh menguatkanlah dengan sokongannya akan pendirianku. Jadi serah gagah lah bila ada orang duduk. Kalau seorang-seorang ni mungkin terasa juga nak berdepan dengan Firaun, tapi kalau ada gu, sekurang-kurangnya rasa gagah. Orang kata rasa gagah, rasa berani dan rasa yakin. Ashdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku, kai nusabbihaka katsira, supaya kami sentiasa beribadat dengan memuji dan memujimu, wa nadhkuraka katsira, dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu. Tu dia beri sebab-sebab tu, apa nak ke Harun ni gini dia beri sebab. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau adalah sedia melihat dan mengetahui akan hal ehwal kami. Jadi semua ni dalam dialog dia dengan Allah SWT waktu dalam belukar tu. Waktu dalam belukar, dalam keadaan sejuk malam tu, dialog-dialog ni berlaku. Tuhan cerita balik kepada kita melalui surah Taha ini. Bagaimana Nabi Musa berdialog dengan Tuhannya, berbicara, bahasa kita agak berbicara dengan Tuhannya. Sebab tu dia ni dipanggil Kalimullah. Orang yang boleh berkecek terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi lain dilantik jadi nabi dengan rasul melalui perantara Jibril. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun. Turun suruh Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu lantik ke melalui Jibril sebagai nabi. Nabi Musa ni special, Tuhan lantik direct.
Tuhan latih direct. Jadi ada keistimewaan di situ, dah boleh berbicara dengan Tuhan. Jadi sini kalau tengok dalam ayat ni kita jumpa dengan doa so lagi. Baru ni saya sebut ada dua doa Nabi Musa, iaitulah Rabbi inni zalamtu nafsi, selepas dia bunuh orang Tibti tadi. Dan dalam perjalanannya saya sebut tu, kalau kita baca dalam tafsir dalam surah lain, sepanjang perjalanannya dia daripada Mesir ke Madian, antara doa yang dia bacalah Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Itu doa Nabi Musa, Rabbi najini minal qaumiz zalimin, wahai Tuhan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Makna orang yang duk cari dia, nak ikat dia tu, dia minta Tuhan selamatkan dia. Bila siapa di Madian duduk pokok tu, tubik doa yang ketiga hak saya sebut dulu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku ni amat mengharapkan kebaikan daripada kamu. Dan ini doa dia yang keempat. Dalam perjalanan dia balik daripada Madian ke Mesir ni, bila Tuhan latih dia jadi Nabi, doa dia keempat ialah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Kita boleh baca sekat tu pun boleh. Kalau kita nak baca doa, ataupun kita sama tu, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi doa ni, kita tahu belakang lah doa ni untuk memudahkan urusan, melapangkan masalah-masalah kita, dan untuk nak suruh fasih lidah. Ni biasa orang tua dia ajar ke anak-anak orang ngaji sekolah, orang masuk duk ngaji lah, supaya amal doa ni tujuan supaya Tuhan buka dada ni, supaya mudah nak terima ilmu, mudah berdepan dengan cabaran-cabaran dalam kehidupan. Dan kita boleh baca doa ni. Doa ni orang ceramah, kaki syarah ni patutlah amal ni Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Kita jadi cikgu ke, jadi ustaz ke, ni antara doa yang patut kita baca, supaya mudah kita nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Jangan kita beroyak orang jenera, ataupun kita royak orang tak faham. Royak tu habis tedah, tapi orang tak faham juga, pasal tak sapa maksud. Boleh jadi kerana bahasa kita, boleh jadi kerana penyampaian kita. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah Nabi-Nabi Rasul ni kecek mudah. Dia tak kecek pelik-pelik. Bahasa yang dia pakai mudah, orang dengar, orang faham. Cuma orang nak terima, tak saya terima agama tu cerita nombor dua. Tapi kecek pen Nabi dengan Rasul ni kita tengok memang mudah ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam hadis-hadis dia tu, memang hebat. Ayat apa ni, hadis-hadis dia ni dia sebut rekah-rekah. Tapi kalau kita, orang boleh hurah jadi sebutin kitab dengan hadis baca tu. Pasal bahasa pertama tinggi, makna kanunnya yang ada, tapi dalam bahasa yang mudah. Dalam bahasa yang mudah. Jadi Nabi Musa ni pun minta Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepas pada tu bila dia minta semua ni daripada ayat 25 sehinggalah ayat 35, 10 ayat dia minta bagai-bagai ni beri sebab kepada Tuhan apa nak kepada Nabi Harun. Akhirnya Tuhan jawab, qala qad utita su'laka ya Musa. Tuhan kata qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diberikan kepadamu akan apa yang engkau pohonkan itu wahai Musa. Jadi hak mu minta tu akui belaka. Aku buka hatimu, dadamu, aku jadikan lidahmu fasih. Sebab ada satu riwayat apa Nabi Musa minta ni, sebab Nabi Musa ni antara masalah dia kecek pek. Dia zaman budak ni, kalau kita baca letak tafsir tu, dia waktu baru duk boleh ngakak ya. Duk tengah ngakak ni, dia congik kursi Firaun. Firaun duk atas kursi tu. Dia pergi congik, pak pegang bawah, congik. Nak jatuh Firaun. Terkejut Firaun. Dah budak ni pelik pada orang ni. Pelik pada orang ni, dia kata siapa boleh hakak aku ni. Jadi dia teringat kok mimpi dia tu nak bunuh lah. Muju Asyah ni gaya jangan habis. Bodoh ke tu. Betul dia ya tu dia kena pergi terakak kursi. Dia tak tahu satu. Jadi masa tu nak teh ni letak katanya, letak dua perkara depan Nabi Musa. Pertama baru api. Lepas tu lagi rasa susu. Dia letak dua bekas. Tak depan kita tengok budak ni pilih hak mana. Asyah kata budak ni bukan tak cerdik lagi. Jadi Nabi Musa ni gerak gialah ke baru.
Tidak gialah kau susu. Kalau budak-budak biasa pergi kau susu lah. Tapi dia ni gialah kau barang. Mungkin sebab dia nampak merah-merah. Dan katanya dia ambil sikit buah lemon mulut. Kata dia ni riwayat ni. Riwayat dalam, kalau kita baca dalam tafsir ada disebut. Dia ambil buah lemon mulut. Cuma dia orang ambil buah. Jadi kesal batu lidah. Nabi Musa ni bekas kena api. Jadi bila dia kecek pun. Kadang-kadang. Kita nak ayat kan bukan kata telur dak ke apa. Kadang bunyi macam berlapik. Lidah dia, perkataan dia tu. Jadi ni antara sebab ada setengah tafsir sebut. Sebab itulah Nabi Musa minta doa Rabbi shrah li sadri. Sebab dia kecek ni berlapik. Lidah tu macam bunyi berlapik. Tak berapa jelas perkataan. Tapi berkat doa dia ni, akhirnya dia jadi soming. Percakapan dia, hujah-hujah dia pun jadi lancar. Ini adalah setengah kitab tafsir lah. Bila waktu dia hurah ayat ni. Kemudian bila dia minta semua tu, saya kata qad uti tasu'laka ya Musa, aku belaka awakmu nak. Awakmu suruh lapar dada, pasih lidah, lepas tu latih adikmu jadi pembatu mu tu pun aku bui belaka. Dia kata walaqad mananna alaika marratan ukhra, dan demi sesungguhnya ayat 37, kami telah pun mengurniakan kepadamu berbagai-bagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini. Maksudnya di sini setelah diterangkan bahawa doanya itu telah makbul, maka dengan ini Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Musa alaihissalam akan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepadanya dahulu semasa dia baru lahir ke dunia di negeri Mesir. Firaun Raja Mesir pada masa itu telah mengeluarkan perintah membunuh tiap-tiap seorang kanak-kanak lelaki yang baru lahir dari kaum Bani Israel, kerana dia pernah mendapat alamat dalam mimpinya bahawa ia akan kehilangan kerajaannya disebabkan seorang kanak-kanak yang baru lahir dari kaum Israel itu. Nabi Musa dengan kuasa Allah Ta'ala bukan sahaja telah diselamatkan semasa kecilnya, tetapi telah besar panjang di istana Firaun sebagai anak angkat Firaun dengan tidak disedarinya. Jadi Tuhan kata, kamu minta tu akui belaka. Bahkan sebelum ni pun akui macam-macam dah kamu. Nombor satu, mu ni boleh hidup. Walaupun beranak tahun, orang kena bunuh. Orang lain habis kena bunuh. Mu ni selamat. Lepas tu bukan setakat selamat. Besar dalam istana Firaun pula. Besar dalam istana Firaun. Jadi anak akak Firaun hidup dalam istana Firaun, besar molek gapo semua. Maka gapo lagi munuk setara tu aku bui. Musuhmu sendiri peramu buatmu sebagai anak. Ni antara Tuhan kata kurnia nikmat aku bui kepada kamu ni siapa setara tu. Kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Tuhan kata iz auhayna ila ummika ma yuha. Tatkala kami ilhamkan kepada ibumu dengan memberitahu kepadanya. Ayat apa dia? Ayat 39 Tuhan kata anikzifihi fit tabut faghzifihi fil yam fal yulkihil yammu bisahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Jadi Tuhan wahyu kepada mak dia ni, hak cerita saya sebut saat ni lah. Tuhan kata apa? Letakkanlah anakmu Musa itu di dalam peti. Kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Musuhnya di sini, musuhnya ialah Firaun tadilah. Musuh Allah dan juga musuh Nabi Musa. Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. yakni Allah Ta'ala menanamkan perasaan kasih sayang dalam hati orang yang melihatnya, sehingga dia dikasih oleh Firaun dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan pengawasan Allah Ta'ala yang menjaga keselamatannya. Jadi tu wayak cerita Nabi Musa boleh jadi tak tahu ni. Engkau dia budak masa tu kan, siapa nak wayak ke dia? Besar-besar duduk dalam istana Firaun dah. Mereka awal dia pun tak tahu siapa mok, siapa apa, lepas tu baru pecah sikit-sikit. Sebab kebetulan kakak dia ni hijau dalam istana. Cerita je kalau kita pergi cerita lagi, bila Asyah temu ni suka dia, boleh anak lelaki buat balik ke istana. Bila Firaun tengok ni anak jantan ni mari mana ni, suruh tahuk dah, suruh bunuh. Silap-silap anak Israel ni.
Tapi Asyah kata tak boleh lah, kita tak ada anak kan. Hamba pun tak beranak ke apa dah. Apa tak ada, biar adalah budak ni sekurang-kurang boleh buat mene dalam istana kita. Jadi kena gaya ke Asyah ni, akhirnya pero. Bila pero tu besar dalam istana. Cuma bila mula-mula ambil ni teriuk lapar. Teriuk lapar susu. Panggil orang tu win nyusu tak si, orang tak si belakang. Tak cakap panggil orang ni win susu pek lah, masa tu mana ada domik kolak toji tak ada belakang. Jadi kakak dia ni tahu sebab kakak dia turuk. Mak dia royak bila tahu peti tu lauk, mu turuk peti gimana. Kalau tu dia turuk ke atas tebing ni, siapa peti tu sakuk di tempat mandi Asyah. Jadi dia tahu adik dia ni duduk dalam istana. Raja Pero. Jadi teriuk. Sehari tu rumah teriuk ni tak si minum susu. Tak cakap mari susu. Tak si. Jadi budak ni dia duduk perhati, kakak dia perhati, lalu dia pergi masuk dekat dengan orang dalam istana tu. Bapa tak walau nak tanya lagu mana, bapa duduk teriuk dia atas ni budak ni. Ya pagi tak ada lagi tak si. Tak cakap bui susu siapa pun tak si belakang. Kehek habis semua. Lalu dia pun wala, dia kata, ambo ada dengar orang biasa ngasuh anak. Kakak dia cerdik. Dia ambo ada dengar orang biasa ngasuh budak ni. Nak kau kalau ambo tolong royak tawar ni. Takut demo dalam istana nak. Siapa dia? Dia royak mak dia. Jadi demo ni tak tahu mak. Mak dia ambil lah ibu Nabi Musa ni. Panggil mari, boleh kodok ni. Pero budak ni wisu sebab orang lain dia tak si belakang. Kehek habis, puing habis semua tak seduk teriuk. Daripada awal pagi tak ada lagi. Jadi akhir bila mak dia mari, mak dia pergi kat muka budak dengan mak ni, dia ada tali. Budak ni dia dengan mak ni dia ada tali sebab dia dikandung oleh mak dia. Hubungi batin dia dengan mak dia ni dekat. Sebab tu budak kata teriak-teriak kalau mak dia pergi. Senyah lalu. Kita pergi kau derah. Tapi budak tengoklah budak mana ke wow bila mak dia pergi kan. Senyalah. Dia boleh rasa. Walaupun kadang masa tu mata tak selit lagi. Tapi rasa Tuhan tu dia pasal dia ada tali di segi psikologi no? Kalau kita baca dalam buku ni sebab duduk dalam perut mak dia. Dia makan minum pun melalui saluran rahim mak dia. Jadi dia ni macam so dengan mak. Macam so. Jadi sebab tu bila mari dia mak dia pergi pakai molek lalu patui susu minum molek-molek ada kenyang sampai jenera. Lalu Asyah minta boleh kau dok jadi ngasuh kepada anak akak aku ni. Akhirnya boleh duduk dalam istana balik. Ni tu riwayat komok dia dalam surah lain tu, dalam surah mana tak saya ingat. Tu riwayat. Aku janji dah ke denganmu suruh penganyut anakmu ni tapi budak ni akan balik semula kamu. Jadi tu Harry balik anak dia ni dengan melalui istana Firaun. Dia pergi kerja dalam istana Firaun, jadi ngasuh pada anak dia sendiri. Boleh pitih pula. Bayar gaji nak pula. Ya kita sekala peru anak dia habis pitih. Hak ni boleh pitih nak pula. Peru anak sendiri. Royak istimewanya tu Harry. Jadi tu Harry royak balik cerita ni. Cerita ni kepada Nabi Musa supaya cerita ni jadi dia tak ada dalam kepala dia ni. Ni tu Facebook ni. Aku semua membuh dalam peti peranyuk dalam air. Ada kata peranyuk laut pun dia masuk ke Kuala balik. Hak tu pergi ke istana Firaun tu. Kalau ikut dalam cerita, dia peranyuk laut tapi arus tu bawa pergi masuk dalam Kuala. Mari dalam sungai, pergi masuk ke kalai tempat kita guna kalai lah, guna istilah kita kampungnya mana dulu kan kalai kita panggil kalai tempat mandi, tempat gapo tu situ. Jadi tu riwayat aku idamu ni pula besar dalam istana musuh aku. Firaun musuh aku dan musuhmu. Ayat seterusnya. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Falabista sinina fi ahli Madyan thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Ini cerita saya sebut tadi duduk sini rupanya. Tatkala saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada orang-orang yang memungukmu, mahukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang boleh memeliharanya? Yakni setelah Musa dihanyutkan ke laut,
keluarlah kakaknya mencari dengan menyamar diri untuk mengetahui siapakah yang memungut dan memeliharanya. Akhirnya didapati di istana Firaun. Oleh kerana mereka sedang mencari seorang pengasuh, maka dia pun membawakan ibunya. Dengan itu kembalilah Musa dalam pemeliharaan ibunya dengan selamat. Jadi boleh balik semula ke mak dia. Maka dengan jalan itu kami mengembalikan kamu kepada ibumu, supaya tenang tenteram hatinya, dan supaya dia tidak berduka cita kerana bercerai denganmu. Dan semasa engkau membunuh seorang lelaki, lalu kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu. Yakni terkala Nabi Musa sudah besar, Allah Ta'ala selamatkan dia dari hukuman bunuh setelah dia membunuh seorang lelaki dengan tidak sengaja, dan Allah ampunkan dosanya setelah dia bertaubat, serta dimudahkan baginya berhijrah ke negeri Madian, lalu berkahwin dan tinggal beberapa tahun di sana, dan sekarang kembali dari sana dalam perjalanan ke Mesir. Dan kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari berbagai-bagai cubaan. Kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk di negeri Madian. Setelah itu engkau sekarang datang dari sana pada masa yang telah ditentukan, wahai Musa. Jadi Tuhan ulang ni antara emak aku beri kamu ni. Kamu minta setakat nak pelacak lidah ke apa, aku belakang ni aku wayak cerita nemak-nemak aku beri hidup. Mu tidak sedar selama ni inilah kurnia aku. Sebab kita manusia ni seumur perangai kita ni, kita tak nampak waktu Tuhan kita. Kita tak nampak apa Tuhan buat aku susah, apa aku gini. Hak Tuhan beri banyak tu kita tak nampak. Ni perangai kita ni. Sebab tu Tuhan kata dalam satu ayat, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur, yang berterima kasih pada Tuhan. Kita perangai kita ni suka komplain. Hak Tuhan beri banyak kita tak khabar. Dan perangai kita bukan dengan Tuhan satu, dengan orang pula kita. Orang duk tolong kita, duk apa lama ni, kita tak nampak. Silap sikit ya. Kita besar lalu. Selama ni dia duk tolong dah kita. Kali itu ya kita pergi minta, dia tak tolong sekali itu. Ataupun tak tolong penuh. Kita nak 100, dia beri 20 riak. Kedekut lah. Kereta besar. Kita bakit dah. Hak selama ni, ni perangai orang, perangai manusia. Jadi sebab tu Tuhan sebut sendiri, kita manusia ni kena ingat banyak nikmat Tuhan beri. Nombor satu sekali nikmat hidup. Boleh hidup ni satu nikmat yang besar. Walaupun boleh jadi kita tidak sempurna Tuhan beri. Ada orang Tuhan beri mata tak nampak, ada orang ada kecacatan yang lain, tapi dia boleh hidup. Ramai mana hak tak hidup, mati dalam kandungnya keguguran, mati bila dilahirkan. Ramai mana kita ni Tuhan beri lepas hidup atas dunia. Cuma boleh jadi tak sempurna pada orang. Jadi nikmat kehidupan ni besar. Mak ayah tak boleh beri. Mak ayah tak boleh beri nikmat hidup ni kepada kita. Dan mak ayah ni macam saya sebut lah, usaha lagu mana pun tak jadi kita ni kalau Tuhan tak beri. Kita jadi orang ni ngandung tubik ni kerana Tuhan nak. Sebab tu ada orang nikah 20 tahun tak boleh anak, habis obat makan. Pakai tayang motosikal berebuh. Nak suruh boleh ngandung. Tak boleh 20 tahun, 25 tahun sampai mati dengan gitu tak ada anak. Ada orang lagi tu. Jadi sebab tu kita ni satu istimewanya Tuhan hidup. Tu jadi nama sekian. Ini besar. Lepas tu kalau besar lagi, kata ulama, nikmat agama lah. Nikmat iman, nikmat Islam ni lah hak paling besar sekali. Lepas tu hari kita hidup tu siapa boleh hidup siapa? 60, 70. Walaupun kita tak jumpa masjid, tua pun tak jumpa masjid juga. Tu hari hidup mana-mana ada. Duk berlaku ayat situ. Duk main belakang kerik 70. Patut kalau Tuhan ni perangai tolu pun kita mampu kerah. Petel, perok, apa. Mau 75 main duk bawa ayat belaga lagi. Contohnya gitu. Jadi nak ayat nikmat tu besar tu hebat. Tapi kita manusia ni kelemahan kita. Kelemahan kita tak nampak kebaikan. Kita duk nampak hak tak comel sama. Kena sikit sakit ke apa? Bapa kena kat aku. Orang lain tak kena. Perangai kita tu. Kita sihat selama ni,
Sebab tu Rabi'atul Adawiyah, salah seorang ahli sufi yang terkenal di Iraq. Satu kali dia jalan, dia tengok seorang itu baruk palo. Besar baruk atas palo. Kejut dia tengok. Bukan serban. Serban ni tak apalah, serban besar baku orang kata. Ambil sejadah buat serban tu cerita lain. Besar baruk palo. Rabi'ah tanya, "Buat apa pelik mu gini mu?" "Aku sakit." "Sakit lah rumah, tahu sakit palo. Suruh bengih palo, tak boleh buat orang baruk dengan kain." Rabi'ah tanya, "Mu hidup lama mana tu?" "Berapa umur?" Ada riwayat kata, "Aku ni 90 tahun dah hidup dah tu." "Selama mu 90 tahun ada mu sakit?" "Ada, ni kali pertama sakit." Allah, Rabi'ah kata, "Tuhan wi mu segan 90 tahun, mu tak oyak kok orang. Mu tak sahur mu sehat 90 tahun. Sekali ya Tuhan wi sakit kepala, mu oyak ke sebutin negeri. Mu baru habis besar kepala mu sebutin negeri tahu mu sakit kepala. Tuhan uji sikit dia kata. Mu istihar habis dah kok orang. Dengar baru kepala habis semua ni siapa orang sebutin bandar tahu. Oh dia tu berat penyakit siapa baru kepala besar gitu. Menjalan pun menyengging ke apa. 90 tahun Tuhan mu hidup, mu segar, mu tak sakit ke satu, mu tak oyak kok orang. Mu tak terima kasih kepada Tuhan. Sakit sementara ya, mu komplain tu kat habitat. Tu Rabi'atul Adawiyah tegur kawan ni. Tegur kawan. Oh ya, perangai manusia lah ketulah. Selama kini waktu Tuhan beri banyak tak nampak. Sikit ya Tuhan uji, Allah. Kelas mula. Hak pergi masjid tak jadi pergi masjid. Mula macam-macam perangai lah, macam-macam perangai. Pasal kita tidak bersyukur. Sebab tu dia kata qalilun, amat sedikit di kalangan hamba-Ku ni orang betul-betul bersyukur. Sebab itulah kita kena usaha supaya kita ni boleh bersyukur. Syukur ni tak cakap tak cukup dengan alhamdulillah tak, tapi dengan tindak-tindak kita. Contohnya gapo? Ada duit lebih sedekah, tu tanda syukur. Ada duit lebih sikit, ni dok kau ada pitih kau kedekut. Masa susah betul lah kedekut pun padai kalau tak derma pun, tak bisa merengek pun, tapi masa seni pun tak boleh juga. Masa ada pitih pun tak boleh juga. Jadi tak syukur. Tubuh sehat, tak buat ibadat, tak tolong orang, tak bantu orang susah. Sedangkan tubuh sehat. Tak syukur dengan kesihatan yang Tuhan beri kepada kita. Sehat tu cara nak syukur sehat, buat ibadat. Semaya nombor satu, kalau jangan tinggal. Ni segar tak semaya bebek. Duk main-main mutu ya. Duk main gi mari. Subuh hak segar ni tak guna. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena ingatlah ada bab ni. Baik, kita pergi sikit lagi. Kemudian wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk menjadi rasulku. Tuhan ya, aku pilihmu jadi rasul, jadi utusan aku. Oleh kerana itu Tuhan kata, izhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi zikri. Pergilah engkau dan saudaramu membawa mukjizat pengurniaanku. Iaitu tadilah mukjizat dia tu tukar tangan dia tu dan lain-lain yang ada 9. Kalau kita baca lepas ni dalam tafsir ni ada tis'a ayatin. Saya kata ada 9 mukjizat besar yang Tuhan beri pada Nabi Musa. Kemudian Tuhan kata izhaba ila fir'auna innahu tagha. Tadi Tuhan kata izhab ila fir'aun sebab dia tuju pada Nabi Musa seorang. Kalau ni dia tuju pada Nabi Musa dengan Nabi Harun, maka sebab tu dia guna perkataan musanna, dua. Izhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas di dalam kekufurannya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, iaitu kepada Firaun, dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia beringat atau takut. Yakni takut akan azab Allah yang akan menimpanya jika ia masih berdegil. Sebab tu dalam dakwah ni, kata ulama, bila bicara ayat ni, kita kena guna bahasa yang baik. Kena guna bahasa yang baik, jangan guna perkataan yang kasar untuk ajak orang kepada agama. Firaun ni tak ada lah manusia jahat pada waktu tu. Tapi ulama kata Tuhan suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun jumpa Firaun ni, kata apa? Faqula lahu qawlan layyinan.
Gunalah perkataan yang baik. Kata yang molek. Mana tidak gigak jumpa. Menapa Firaun? Mula-mula bahaya lagu tuduh. Kecuali lepas-lepas dia lama parok doa tu, ada juga tanya nyupo. Tapi baru-baru ni kecek dengan molek supaya terbuka hatinya. Tu kata la'allahu yatazakkar. Mudah-mudahan dia menerima peringatan. Teguran tu au yakhsha ataupun dia rasa takut. Ni antara kalau kita kata ulama kata kaedah dakwah. Mula dengan lembut. Mula dengan gaya, mula dengan pujuk. Sebab tu ada satu tulisan ulama kata kalau mu jumpa orang jahil yang lapar. Dia ni jahil, tak erti agama ke apa, tapi lapar. Maka ulama kata we makan dulu. Bui dia makan sebelum kamu ngajar agama kepada dia. Bui makan dulu. Ambil dia, jamu makan. Biar kenyang molek, lepas tu ajarlah agama. Ni kawin perut tengah lapar, 2 hari dah tak temu nasi, kita suruh dia hemai je. Mari aku nak ajar mu ambil hemai yang dulu. Oh, parut menisai lah. Engkau kawin lapar. Jadi ada ulama kata, bui makan. Bui makan biar dia jinuk molek, lepas tu barulah kita kecek bab agama. Tu penting benda lagu tu. Kadang-kadang kita ni tak ambil kira benda lagu tu. Kira nak berdakwah macam tak tahu lagu mana barang. Orang kita tak kenal. Sebab tu kadang-kadang kita pergi dakwah orang yang ahli pada kita. Tak kenal lagu. Kita tu jual baik dakwah, tapi kita pergi dakwah orang tu orang lebih ahli pada kita. Ngaji ilmu banyak pada kita. Kita pergi dakwah dia. Apa nama hijau? Tak betul dari segi kaedah. Tapi kadang-kadang kita kerana gairah tu kan. Pahajak orang semaya, orang kahwin ni semaya tak tinggal. Kita pergi ajak semaya. Dia semaya dah molek-molek ada. Jadi benda-benda gini kita kena faham. Kita kena faham ada kaedah-kaedah dalam kita menyampaikan agama dalam dakwah. Jadi kalau kita ambil tadi ulama kata makan dulu. Perut dia kenyang baru boleh kecek baru kamu. Tengok orang tua kita sama dia, ambil duk pati sampai budak, orang kampung. Dia nak marah ke tok lelaki ke apa? Tok lelaki balik kerja menam. Dia tak marah. Dia jamu nasi siap ke apa semua. Kahwin tu kenyang, duk nyanda din tiek, gulung rokok daun baru dia ngepek. Dia jamu makan siap-siap dulu. Jadi tok lelaki ni kenyang perut nyanda di tiek rumah, isap rokok daun. Dia ngepek assalamualaikum tu kat berak-berak wi. Tok lelaki ni bila dengar, bila dengar. Tak baluh. Tak baluh. Tapi kalau tok lelaki balik dengan peluh pelah letih ke apa tak ada apa-apa je kodoh tangga. Baru balik. Orang tadi lagi tunggu nak pergi maiding. Baluh lalu atas tangga. So nak baluh. Tok lelaki baru balik kena marah ke boh pula di pejabat. Balik-balik boh nombor 2 marah pula atas tangga. Tu no ayat penting. Bila sebut cerita ni teringat cerita guru saya. Allah yarham Pak Mukhtar Lintang, Kak Sohu, penasihat Nasrul Haq. Dia ni salah seorang guru saya ngajar tafsir. Suka kan dia. Dia cerita satu kali suami isteri pergi rumah dia. Baloh tak berhenti dua ni. Tak tahu dekat buat. Baloh. Bini pula basuh mulut sedap. Tok laki darah panah. Jadi baloh macam bini mengepek dia tak boleh duduk jawab baloh. Baloh dekat tak tahu nak buat ke mana jumpa dia. Jumpa wayak dia minta air tawar. Dia pun buat lah. Buat air tawar. Buat air tawar ni mudah ya. Dia kata, mu ambil air tawar pergi ke tok lelaki, tak pergi ke bini. Tok lelaki kerja, bini duduk rumah. Tiap kali balik kena marah macam tangga. Tak ada masuk rumah. Dia pun ambil, kata, mu bawa air tawar dalam botol, boleh kereta. Siapa di rumah, dia kata, sebelum turun, minum. Minum air tawar, jangan telan. Kemih. Dia ajar, kemih. Jangan telan, kemih. Kemih tu siapa naik atas rumah. Masa masuk dalam bilik kemih, jangan telan. Dia pun buat lah. Balik jabat kat, belum turun tubik kereta, minum setengah, duduk kemih gitu. Mulut. Naik bangun, bini mengepek, bobel, nak jawab tak boleh. Mengaya ada dalam mulut. Papa duduk dia. Duduk dia, masuk dalam bilik, selesai. Bini ni puas dah mengepek. Kena 4-5 hari lagu tu, puas lah bini pun tak ada orang lawan. Sekala sama-sama tu sedap. Jadi tak baluh lah, tak baluh. Bini seorang yang ngepek. Dia pun tak serabut perut lah, duk kemih air tu. Masuk dalam bilik, dia tukar baju semaya. Jadi, dia lah seminggu lebih. Tak ada itu. Suka dia. Serah. Tak serabut daripada tu. Ambil rumah tangga.
Lepas tu habis dah lain kau seminggu dah. Air sebotol nak banyak mana ke. Dia pun telefon Pok Mokhtar. Pok jadi dia kata. Jadi air tawar. Tak balah dia. Seminggu tak ada kau satu. Dia ngepek juga. Tapi lama 2-3 hari tak siap ngepek. Saya pun relax ke apa semua tenang. Tapi habis dah lain. Pok Mokhtar sukul. Dia kata buat sendiri lah. Dia kata air. Buat sendiri lah air. Buat lagu mana Pok? Saya pun kayak pandang. Mungkin tak ada air pahit ya. Dia kata. Tak ada air pahit. Bawa air tu pergi pejabat. Dia tak. Buat lagu tu supaya aku ajar. Nak turun kereta kemih. Nak rayak banyak kadang-kadang psikologi. Bukan gapo sangat psikologi. Dia cerita suka kerah kita lah. Pok Mokhtar ni. Nak rayak banyak psikologi. Banyak psikologi. Jadi kalau boleh betul benda-benda lagu ni. Jadi banyak benda boleh selesai lah. Balik pada cerita kita. Jadi qaulan layyinan. Guna perkataan yang baik dengan harapan Firaun ni mengambil peringatan dan merasa takut. Qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Ini Nabi Harun dengan Nabi Musa ni kalau kita baca dalam ni nampak dalam di tempat lain, bukan tempat ni tu. Dia balik Mesir tu. Balik Mesir ni Nabi Harun secara rasmi menjadi nabi. Lalu Tuhan perintah pergi jumpa Firaun. Lalu dua-dua ni jawab, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan bersegera menyeksakan kami atau ia akan melampaui batas. Yakni sehingga dia bertemu tergamuk mengeluarkan kata-kata yang mencaci dan tidak layak terhadapmu. Jadi dia bimbang, muka Firaun ni terkenal samsing. Ganah dan samsing ni. Lalu Tuhan jawab, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu takut. Sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Jadi tu jawapan Tuhan kepada Nabi dia. Jangan takut. Walaupun zahirnya kita ni tak ada gapo-gapo. Tapi sebenarnya Allah sentiasa berada dengan kita. Tambah-tambah orang yang berjual agama. Sebab kita tengok di Palestin tu, puak-puak Hamas dengan jihad Islam ini berani pergi serang Yahudi, Israel ni. Lama mana dah kena buat kenak, kena zalim. Selama kini duk Jadi lo ni bukan li tali doa dalam tu, akhir serang betul-betul. Kelak kabut lah kita boleh tengok lah. Kita pakai doa lah supaya hancur Israel. Ni tugas kita saya. Kita nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh. Muka orang nak pergi denung pun tak benar. Taliban nak pergi. Puak-puak Taliban minta kebenaran. Daripada kerajaan-kerajaan itu nak guna ruang udara, nak pergi perang di Palestin. Tapi Jordan sebagai contohnya tidak benar. Lalu Iran bui lalu udara. Tapi Jordan tak benar. Jadi nak masuk situ kena masuk ke Jordan lalu udara Jordan dulu. Tak bui, Mesir pun tak bui. Jadi tak boleh pergi Taliban. Jadi nak ayat ni kita ni kalau boleh kita buat lah ni tak doa lah. Pakak-pakak doa. Kalau boleh semaya ajak minta Tuhan selamatkan saudara-saudara yang seagama dengan kita dan biar Tuhan beri kemenangan. Kita agak hancur dah Israel ni. Terik ni akan hancur lah Israel sebab lama benar dah buat khianat, buat jahat, menzalimi penduduk-penduduk Palestin, terutama orang-orang Islam. Kalau Palestin pun orang Islam saja, Kristian pun ramai. Cuma sebahagian orang Kristian tu lari dah, tak duduk dah. Tinggal orang Arab yang beragama Islam. Jadi dia buat khianat. Kalau kita baca dalam buku tu, kawasan Spik saja orang ada berapa? Lama mana sejuta orang duduk kawasan Spik. Nak tubik tak boleh, nak pergi mana tak boleh. Lepas tu pergi duduk kacau orang nak semaya di Masjidil Aqsa, Masjid Ibrahim, apa semua. Jadi orang Islam ni kali tak tahan dah, kita tak tahu suasana sebenar. Kita duduk sini, duduk baca buku gitulah dengar laporan. Jadi bagi dia boleh jadi teruk doa dah. Jadi hari ni perang dah, istihar perang. Istihar perang. Jadi kita agak insya-Allah Tuhan tolonglah saudara-saudara kita. Mereka pun atas batu tu masuk pergi dengan kapal terbang. Jadi tak tahulah, agak-agak tak berlakulah perang dunia yang ketiga. Dan kalau berlaku ni kiamat dekat lah. Sebab antara tanda-tanda ni hak ni lah benda yang akan berlaku, malhamah kubra yang Nabi sebut dalam hadis. Hak ni antara benda. Jadi kita minta Tuhan jaga keluar apa ni saudara-saudara kita dan beri kemenangan kepada Islam.
Doa tu penting. Lepas maya duduk sore ke apa pun minta Tuhan. Allahumma suril Islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal munafikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Baca doa ni. Baca semua doa ni insya-Allah Tuhan beri. Tapi hebat kita tengok orang Palestin ni, puak-puak Hamas dengan jihad Islam ni, dia boleh buat senjata sendiri. Tu hebat. Senjata-senjata banyak dia pakai tu senjata yang dia buat sendiri. Sebab ramai di kalangan mereka ni jadi engineer. Puak-puak dia datang ngaji luar negara ke Amerika mana buat engineering. Jadi dengan kepakaran dia ni, dia cipta. Cipta dan menggunakan alat-alat ni untuk peperangan. Macam contoh orang baru ni pagi guna paraglider, terbang pada cerita James Bond tu, dimasuk dalam kawasan Israel kan. Kita tengok kalau cerita James Bond ada kan dia pakai paraglider tu, ada sepuluh payu terjun datang patut ada enjin di belakang. Jadi puak dia guna hok ni untuk masuk serai dalam kawasan Israel. Kalau kabut dulu ni tu, tak tahu apa nak jadi. Jadi kita harap Tuhan beri kemenangan kepada Islam ni. Doa tu lah kita boleh buat doa. Lebih pada tak ada. Kalau ada piti hantar lah boleh-boleh. Untuk orang sakit, orang susah ke apa tu boleh hantar. Ada yang nak minta derma macam-macam. Tapi jangan salah bui lah. Salah bui suka orang pula. Bui ada hak kita percaya. Macam Kelantan ni ada cakna plastik. Ada cakna plastik ni khusus untuk bantu orang-orang plastik tu. Jadi lebih pada tak boleh nak buat. Kita ni tak boleh lebih pada tu dah. Nak pergi perai pun jauh. Tak padai tak sapa kalau pergi. Kalau dekat-dekat sebelah sungai ke apa mungkin boleh ngai. Pada duk ngai tinggal ngai mata pun yang ni pergi perai baik sikit. Ngai pun tak ada ikan nak balik beli kedah. Waktu tak tahan ngai tiap-tiap hari. Tapi balik kan berhenti kedah balik ke bini, balik ke tua. Waktu tak tahan pok kita. Jadi waktu hamba sebut ni ngoyak keyakinan mereka dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni tidak bersendirian. Bila kita berdepan dengan musuh Islam, kita duduk atas agama, insya-Allah. Tuhan akan duduk sekali dengan kita. Cuma kadang-kadang masa tak sapa. Sebab ada kata apa tu selama kening, duk itu selama kening tu sebab masa tak sapa. Selama kening ya duk berjual menetai Israel Yahudi ni golongan kebangsaan, golongan sekular. Fatah dulu, Hak Yassin Arafat gapo ni puak-puak sekular. Puak sekular ni berjual lawan mana tak boleh nak pergi mana. Israel pun tak takut. Jadi akhirnya naik hak Islam, Hamas, jihad Islami. Ni puak-puak Islam, berjuang atas dasar Islam. Bukan kata Fatah tu tidak Islam, tapi perjuangan, dasar perjuangan. Sebab tu kita tak kena faham antara orang dengan dasar perjuangan. Orang Islam pun kadang-kadang dasar perjuangan tak betul. Dia Islam, tapi dasar perjuangan dia tu tak betul. Kita tak boleh sokong. Jadi kita nak ni orang Islam, dasar perjuangan kena nak agama. Kerana bila agama ni saja boleh berdepan dengan musuh Allah SWT. Dan di Palestin terbukti. Selama kini hak Yahudi duk takut nak. Puak-puak ni lah. Hamas dengan puak-puak jihad Islami. So lagi hak puak Syiah. Hak duk liru benan. Amal. Hak tu amal. Gerakan amal. Tentera amal. Tu ataupun Hizbullah. Hak law ni Hizbullah. Hizbullah ni Syiah. Tapi menetai Yahudi. Tak gabung lagi. Kalau naik hak ni, merasa pergi besar lah. Di Timur Tengah ni. Lah ni baru Hamas dengan jihad Islami. Hizbullah tak kata apa lagi. Duk dia baru tengok. Jadi ini antara perkembangan. Dan kita kena perhati benda ni. Perhati benda ni supaya kita rasa dekat dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Doa kepada mereka, mengharapkan Tuhan lindungi mereka dan memberikan kemenangan. Kalau ada pitih lebih, builah. Kalau boleh pakat berhenti sisa rokok boleh seminggu. Derma kepada Palestin. Rasa tak mati lagi seminggu tak insya Allah. InsyaAllah tak mati Kalau mati kita pakai semayang-mayang. Tak ada masalah. Buat tegur kan ya boleh-boleh. Nama pakai maru. Boleh gurau kita bukan lepas pilihan raya dah. Kalau belum pilihan raya tak berani kot nyotok undi tak ada pasal-pasal. Tapi yang penting tu kena. Sebab ada setengah orang tak cara hak berlaku di Palestin. Tak kedekan benda ni besar. Tuhan Nabi pernah sebut dalam hadis, dia katakan siapa masuk Yahudi ni akan diperangi. Siapa dia? Orang yang duduk sekitar Palestin. Orang-orang ni akan memerangi Yahudi. Jadi ni kita nampak hak Nabi sebut dalam hadis tu nampak. Popo duduk di Palestin, hak duduk sekitar Palestin. Sebab agak kita bila nak pergi. Tak pergi kita mudah-mudah ni.
Tak ada pasal nak pergi pun tak boleh. Lemoni ni. Jadi hak ni menepati apa yang Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih. Satu masa dia kata, Yahudi ni akan diperangi, dibunuh oleh orang yang berada di sekitar. Di sekitar Palestin. Jadi itu antara yang disebut dalam hadis lah. Jadi kita pakat doa lah insya-Allah. Dah kita berhenti dulu setakat ni sebab ni panjang dah cerita ni. Kalau pergi lagi fatiyahu faqula inna ni dia pergi depan dengan Firaun dah. Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi cari Firaun, masuk dalam istana berdepan secara terbuka. Jadi itu kalau kita baca ni panjang pula perbincangan kita berhenti dulu. Setakat tu mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi manfaat dan kita akan sambung dari kuliah yang akan datang dengan izin Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa ahlitna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma farrij jam'ahum wa shattit shamlahum wa baddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izimhum wansurna 'alaihim fa innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.